Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Dalam keadaan adanya nikmat, kadang-kadang Allah turunkan ujian agar kita dapat melihat keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan manusia leka dan lupa, Allah turunkan peringatan agar manusia menyedari bahawa manusia tak boleh hidup sendiri, melainkan kehidupan berpandukan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, maka Allah turunkan sebahagian daripada ujian kepada kita, terutama kepada orang Kelang dengan orang Shah Alam, orang Hulu Langat, orang Dengkil, orang Kuantan, Bentung dan sebagainya, dengan ujian banjir, di mana sebelum Allah turunkan pada kita, Allah dah turunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam lagi besar daripada apa yang kita rasa. Cuma sama ada besar atau kecil ujian itu, kita kena tanya, adakah kita dapat pengajaran dan ibrah daripada kejadian tersebut, atau kita masih rasa macam tak apalah, biasalah, banjir kan ni semula jadi. Bahasa kita, bahasa semula jadi tak ada dalam hidup sebenarnya itu. Ya. Bahasa semula jadi sebenarnya tak ada dalam hidup. Yang jadi semuanya berlaku dengan ciptaan Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Saya pun risau juga, ingatkan di sini cuti. Takutlah kan. Sini okey, selamat Sini alhamdulillah. Okey. Di keliling? Ada yang terkena tak? Kecil-kecil lah kan ya. Okey, moga-moga insya-Allah. Allah sama ada dia bagi kecil atau besar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dia tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Ya, insya-Allah. Baik. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Syarah Hadis 40, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Hari itu kita berhenti pada 16 hari bulan 11. Ya, 16 hari bulan 11. Kita tutup hari itu bahagian kecintaan dan kesungguhan Imam An-Nawawi dalam menuntut ilmu. Betul ke? Atau ke depan sikit. Ada tak siapa yang bawa kitab bulan lepas? Kalau ikut hari ni penguasaan ilmu. Betul lah? Okey, kalau ikut hari ni penguasaan ilmu. Ni dalam dia, kalau ikut muka surat ni apa ni, XV3 apa nama? Berapa? Siapa pandai? Tu kan ya. Muka surat dalam bab penguasaan ilmu. Hari tu kita bincang, kita jumpa berapa kali dah? 2 kali tak? Kita jumpa 2 kali. Pertama 21 hari bulan 10 membincangkan pembukaan muqaddimah awal, dan hari ini kita bincang selepas tu kita bincang pada muka surat 16 hari bulan 11, dan hari ini alhamdulillah kita sambung bab penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu siapa? An-Nawawi. Yang kita sebut namanya Abu Zakaria Yahya. Ada orang sebut Muhyiddin Abu Zakaria. Imam An-Nawawi sendiri tak suka digelar sebagai aku penghidup agama. Aku tak mau. Jangan puji aku melampau sangat. Tu dia pun tak suka. Maka kita panggil dia gelaran Abu Zakaria Yahya bin Sarah bin Hasan bin Husin bin Muri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita baca dalam bab penguasaan ilmu. Dan Imam An-Nawawi dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan daya ingatan dan kefaqihan di dalam memahami serta menguasai pelbagai disiplin ilmu Islam. Ini anugerah, ya, anugerah yang pada hakikatnya Allah ni maha adil. Allah maha adil, dia bagi pada kita asas kemampuan adalah sama. Tetapi ada di antara manusia itu Allah bagi lebih sikit kelebihan padanya, hasil kemahuan dan usahanya. Maka Al-Imam Nawawi dikurniakan pertama sekali daya ingatan. Ya, daya ingatan, macam kita kata otak kita ni ada berapa gig berbanding dengan handphone kita.
Ya, berapa gig yang kita dapat. Dan bukan hanya daya ingatan menghafaz ilmu, dia juga faqih. Faqih ni dia mudah faham. Cerita je, oh bab hukum dia begini, hukum dia begitu. Ada solat, kalau solat ni wajib ambil wudu. Ya, faqih dia yang kedua, kalau tak ada air macam mana atau tak boleh kena air, maka bolehlah kita bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih. Habis tu kalau bahagian-bahagian tertentu yang memang tak boleh kena, maka solat juga tanpa keduanya. Tanpa. Oh, ketika kita jaga isteri kita yang sakit, nak ambil wuduk pada dia. Nak ambil wuduk pada dia. Ni faqih nak tengok ilmu dia. Ustaz, saya jaga bini saya seorang aja. Anak-anak tak ada. Bila saya wudukkan isteri, saya spray dan gosok tangannya, batal lah. Bila pula nak sah asyik batal aja. Gitu. Maka hukum dia begitu, ketika itu hukumnya tidaklah membatalkan wudu. Kenapa? Sebab itu waktu darurat. Kita ambillah pandangan daripada mazhab Imam Hanafi. Macam mana kita pergi Mekah buat umrah dengan haji, tak batal. Jenuh kalau kita batal, tuan-tuan dan puan. Ya, kalau kita pergi umrah, katalah pergi umrah, cukuplah pergi umrah pula umrah Ramadan. Begitu punya ramai manusia, tawaf batal. Dah nak pergi ambil wuduk punya teruk jauh punya tu. Spare air pun tak ada dan sebagainya. Jenuh. Maka begitulah pemahamannya. Bukan semua batal. Bukan semua juga sah. Nak kena jaga yang tu. Kenapa? Inilah namanya faqih. Kita selalu sebut tafaqquh fid din. Memahami agama itu. Justru tidak hairanlah beliau menjadi rujukan dalam bidang fiqh asy-Syafi'i. Fiqh terbesar dalam mazhab semuanya terbahagi kepada 4. Yang pertama fiqh Hanafi. Yang kedua fiqh Maliki. Yang ketiga ni ikut turutan, fiqh Syafi'i. Dan yang keempat fiqh Hambali. Kalau ikut mazhab yang 4 tu lah, dia itu ikut turutan. Sebab tu bila kita mengaji, Hanafi ni dia berdiri sendiri. Dia tak ada hidup sezaman-zaman ni, tak ada. Tapi kalau kita tengok Imam Malik ni, dia pernah jadi guru pada Imam Asy-Syafi'i. Anak Asy-Syafi'i pernah jadi anak murid dia. Zaman Asy-Syafi'i pula, dia pernah jadi guru kepada mazhab Imam Ahmad Hanbal. Begitulah keadaannya. Macam kita ngaji bab hadis, kita ngaji bab Imam Al-Bukhari, rupa-rupanya Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari. Timbullah Sahih Bukhari, timbul juga Sahih Muslim. Gitu. Okey. Baik. Fiqh Asy-Syafi'i ni maksudnya apa? Semua fatwa Imam Asy-Syafi'i yang terkandung bagi pandangannya. Pandangan sama ada qaul qadim atau qaul jadid. Qaul qadim ni pandangan lama dia. Kemudian qaul jadid, bila dia jumpa hadis yang baru, dia tutup pandangan lama dan dia sebut hukum baru. Itu fiqh Asy-Syafi'i. Dan kalau kita fikir, kalau betul-betul lah kitab fiqh Imam Syafi'i ni mana? Kitab kitab induk, kitab Al-Um. Yang tu betul-betul Asy-Syafi'i. Tapi kalau kitab turun bawah dia tu lah, dia pergi kepada An-Nawawi, dia pergi kepada Al-Muzani. Yang tu pandangan mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan Imam Syafi'i dah waktu tu. Beza. Kalau mulut Imam Syafi'i sendiri, itu Asy-Syafi'i. Tapi ada pandangan daripada ulama yang ikut Asy-Syafi'i. Pandangan dia kadang-kadang berbeza dengan pandangan Asy-Syafi'i sendiri. Sebab tu kalau kita nak mengaji betul-betul, nak tahu apa kata Asy-Syafi'i dalam fiqh, baca kitab Al-Um. Kitab induk. Itu ada 10 jilid. Kitab induk tu, insya-Allah boleh baca dalam tu. Kalau kita baca Imam Syafi'i, baca, tuan-tuan baca tengok dari Imam Syafi'i, kalau fiqh awal-awal lagi dalam jilid 1 atau jilid 2, tuan-tuan akan jumpa dalam bab rukuk dan sujud.
Imam Syafi'i kata ketika kamu rukuk maka bacalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika kamu sujud maka bacalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Beza kan? Tapi bila pergi turun baru ada pertambahan wa bihamdi, wa bihamdi, wa bihamdi. Gitu. Itu keluasan ilmu. Bila kita ngaji, kita jumpa benda pelik, itu bukan pelik, itu tanda kita tak reti. Itulah tujuan kita ngaji dengan tengok, peliknya bukan, awak yang bodoh. Mudah kata gitulah. Mau mengaji lagi luas. Oh ya Allah, aku tak tahu. Ya, tu baru berseronok kita ngaji. Baik. Dan fiqh yang kedua adalah fiqh muqarran atau al-muqarran. Fiqh muqarran ini adalah fiqh perbandingan mazhab. Jadi siapa yang baca kitab Imam Asy-Syafi'i dalam Syarah Al-Muhazzab ke apa ke gitu gini, dia akan jumpa pendapat-pendapat yang memang kadang-kadang mengikuti mazhab lain. Lebih kurang macam tu. Tapi sebab Imam Syafi'i dia berpandu kepada hadis dan sunnah Nabi SAW. Maka dalam kefaqihannya, dalam kekuatan daya ingatan yang Allah bagi padanya, maka tidaklah kita terkejut bila dia tu menjadi tempat rujukan dalam keadaan dia tu masih muda, 40 umur 40 ni rujukan power dah dia ni. Fiqh Asy-Syafi'i. Kita umur 40 doa tolak bala tak hafal-hafal. Umur 40 baca tahiyat akhir, selawat pun baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat Ibrahim tak hafal-hafal. Tu umur 40, 80 mati terus. Bukan kita, kadang-kadang kita jumpa macam tu nilai dalam kehidupan kita. Fiqh Imam Syafi'i dan fiqh al-muqarran, iaitu fiqh perbandingan mazhab. Begitu juga dalam penguasaannya dalam matan hadis. Bila belajar hadis, dia ada sanad hadis, dia ada matan hadis, dia ada mustalah hadis dan macam-macam lah. Maka Imam Nawawi juga adalah di antara ulama-ulama hebat di dalam menilai hal tersebut. Menjadi rujukan. Nama-nama perawi dengan erti kata yang lain, beliau dapat menghimpun antara hadis riwayah dan dirayah. Maksud mana-mana datang je lah. Sama ada riwayat itu riwayat yang betul, atau riwayat ni riwayat yang dhaif, atau riwayat ni riwayat yang palsu, maka semuanya dia tahu. Ini untungnya bila kita mengaji pada ulama-ulama yang hebat macam ni, kita dapat belajar sikit. Ni perawi-perawi hadis ni, bila kita tengok baca hadis, dia akan baca daripada situ. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu sambung lagi. Kalau kita baca terjemahan, dia akan baca apa? Telah dikhabarkan oleh Abu Hurairah, dan dikhabarkan oleh bapaknya, dan dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan dikhabarkan, sampailah yang terakhir siapa lagi? Yang terakhir Asy-Syafi'i. Straight perawi itu sanad dia tidak putus. Itu sebab tu dalam Islam ni dia tak pakai jampi, dia tak pakai pandangan daripada mimpi, tak pakai. Tiba-tiba ulama tu kata, malam tadi aku bermimpi subuh hendaklah ditambah lagi 1 rakaat. Malam tadi aku bermimpi hendaklah kamu beramal dengan zikir-zikir tertentu, maka zikir ini akan membuka bukan hanya pintu syurga, bumbung syurga pun buka. Ni Islam tak pakai yang ni semua. Islam tak pakai main jampi-jampi. Islam berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi yang berkekal kepada dalil-dalil yang sahih Nabi SAW. Yang ni tuan-tuan, mengaji kat mana-mana pun, yang ni nombor 1. Kalau rasa tak puas hati apa yang ustaz tu cakap, angkat tangan dan tanya, ustaz, saya dengar ustaz kata tadi macam ni, hadis boleh saya tahu tak? Hadis sekadar nak buat rekod lah. Hadis tu, bila dia sebut hadis, boleh saya tahu tak hadis ni hadis sahih ke tidak? Itu hak kita untuk tanya. Kerana kita akan terpalit 2 dosa.
Kalau kita tak mau bertanya, kita sendiri akan terpalit. Ustaz yang menyampaikan macam kami dah tentu berdosa lah kalau tak ambil peduli. Yang pertama, kalau kita tahu hadis tu hadis palsu, maka masih beramal, maka kata Nabi, siap tempat duduk dalam api neraka Jahannam. Hidup tapi tempat dalam neraka dah ada dah. Yang kedua, Ibn Hajar Al-Asqalani kata, seandainya kita tidak tahu hadis tersebut, hadis itu hadis yang sahih, tapi kita beramal, kita tetap berdosa. Kerana kita berdosa kerana kita beramal tanpa mengetahui kebenaran dan keaslian ilmu tersebut. Pun bahaya juga. Maka sebab tu kena hati-hati. Hati-hati. Tak apalah tuan-tuan, zikir kita pendek je. Astaghfirullah. Cukup. Kenapa? Hadisnya sahih. Nabi baca 3 kali, hadisnya sahih. Oh, tiba-tiba orang baca ni macam-macam lah, tak tahu datang daripada mana ni. Tambah-tambah dalam bab selawat ni kan, macam-macam selawat. Sedangkan yang diajar dalam pada kita, selawat kita ni, hak terbaik sekali. Selawat ketika tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bukan kata tahu, ngapal pun tidak. Kadang-kadang dia karut sama macam tu. Nak pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Nak pendek lagi, gila lah tu. Tu kan. Muhammad, 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 Muhammad. Anak kita, cucu kita semua nama Muhammad belaka. Tak boleh, yang tu tak boleh. Dan beliau dianggap orang yang pertama pada zamannya menguasai dan integrasi gabungan ilmu tersebut, yakni secara hafazan, itqan, dhabit. Ni tu dia. Ya, clear. Dia bukan sahaja menghafal, tapi dia mengambil pemahaman dan dia dhabit. Benda-benda ni dia sanad dia tu jelas. Dia tidak berkata tanpa ada petunjuk dari hadis Nabi SAW. Takkan berkata begitu. Dia takkan kata pandai-pandai dia, melainkan bila dia sebut saja dalam kitab dia, maka dia akan nyatakan bahawa rujuk hadis Nabi, perawi dia sekian. Itu yang paling utama. Cuma hari ni kadang-kadang bukan orang awam, ustaz-ustaz pun sekarang perangai tak betul. Kan? Ustaz-ustaz sendiri bercakap ni, live macam ni bercakap. Saya pun heran ustaz-ustaz sekarang, dia pun ustaz. Saya heran ustaz-ustaz sekarang sikit-sikit sunnah, sikit-sikit hadis, sikit-sikit. Patut dia seronok lah. Bila mana ada ustaz-ustaz lain mengingatkan orang awam, hati-hati. Disebabkan hari ni kita orang Melayu terpedaya dengan hadis palsu yang terlalu banyak. Cek. Rupanya hadis palsu belaka. Itu yang bahayanya. Jadi bila ada orang memberi peringatan supaya pergi kepada Nabi. Kita ada ustaz tak suka pula tu. Ada ustaz-ustaz yang belajar hadis ni kata, jom kita pergi kepada sunnah. Apa tujuan dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kata Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 130, ayat 31, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, siapa yang benar-benar sayang kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi. Seronok sepatutnya. Jadi tuan-tuan bila belajar, tuan-tuan berhak untuk bertanya tentang kebenarannya. Bukan menjadi bukan seronok mendengar penglipur lara bercerita dengan drama itu, drama ini dan sebagainya. Lagi satu, jangan ambil hukum dalam drama TV. Jangan. Tengok drama Tanah Kubur. Dia kata apabila masukkan jenazah, bacalah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka dia tu letaklah kepalan-kepalan di tanah, letak, baca 3 kali, maka dia tu akan selamat daripada azab kubur. Hadis tu bukan kata palsu, la asla lahu, tiada asal usul, tak tahu mai mana.
Ada bahayanya. Ikut je sunnah Nabi. Nabi ngajar kita elok. Nabi ngajar cukup sempurna. Masa nak uruskan jenazah, bagi jaga dia adab sikit, jangan santun sangat sampai jenazah, mandi jenazah ni jenazah kecut, tukang mandi pun kecut sampai 1.5 jam tak habis-habis. Pada hakikatnya mandi jenazah ni mudah benar. Mudah benar. Air pertama air suci lah. Air suci guna pasang paip getah tu kan ya. Dah mandikan, cukuplah, selesai. Pertama sekali ada niat. Macam kita niat mandi junub, takkan tak reti lama dah menikah. Tu kan. Niat mandi junub duduk di mana? Bukan duduk di mulut, duduk di hati. Ya, masa orang yang nak mandikan jenazah tu niat dalam hati dia ni. Nak mandikan jenazah, ya Allah, dah selesai lah, cukuplah tu. Tak payahlah nawaitu sauma ghadin. Apa tu kan? Tak payah gitu. Mandikan jenazah, buang kekotoran jika ada ratakan air dia, habis, selesai. Kalau rasa nak sabun, buh sabun. Kalau tak, dalam hadis sebut boleh guna daun sidrin, daun bidara. Daun bidara itu ada dalam hadis. Boleh guna kapur barus, itu ada. Tak ada masalah. Dia sebenarnya tak ada air 9, air 11, air 13. Yang ni tak ada dalam hadis Nabi SAW. Janji air suci. Lepas tu nak ambil uduk boleh, tak ambil uduk pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia mati dah. Nak ambil uduk boleh, tak ambil uduk. Kenapa? Hukumnya sunat je. Sunat. Yang kena ambil uduk tu orang hidup. Tu kan? Ya, suruh. Kafan lagi, ambil belah kiri, naik belah kanan, ambil belah kiri, naik belah kanan. Orang lelaki sunnah 3 lai, orang perempuan sunnah 5 lai. Ustaz, kalau ada 10 lai, tu berapa lah tu? Itu je maksimum. 1 pun cukup mencukupi. Tapi 3 tu ikut sunnah. Dah tahu perempuan 5 ikut sunnah. Dah. Nak ikat berapa ikatan, terpulanglah. Bagi kemas supaya tak nak terbuka je. Itu je. Kan? Dan dia tak payah potong macam tailor juru tukang jahit, potong sini sehinggalah anak-anak muda rasa susah benar nak buatnya. Tak payah susah-susah pun. Selesai. Kemudian solat jenazah lagi senang. Rukuk tak ada, sujud sejadah tak payah bawa. Senang sangat-sangat lah. Tak ada masalah apa. Al-Fatihah je. Tak perlu baca surah. Selawat Nabi je. Doa, tak reti doa, diam surah. Memang tak reti pun yang datang tu. Kan? Lepas tu bagi salam, selesai, habis. Gali kubur. Ikut berapa banyak nak gali, tak ada masalah pada hakikatnya. Lebih dalam, lebih baik. Cuma tengok yang nak gali tu, kod-kod dia pula jadi jenazah. Yang nak gali tu dengan gaut, kencing manis, darah tinggi apa, lebih-lebih kurang cukup memadai. Selamat jenazah itu daripada dikacau dik binatang buas. Dah, selesai. Habis. Tinggikan jenazah tu agak-agak 1 jengkal. Petak macam tu tinggi pun boleh supaya orang tahu tu kubur baru, tak ada langkah. Atau membukit macam tu pun boleh, tak ada masalah. Letaklah pacak satu bahagian kepala tu. Kenapa pacak tu? Supaya kita tahu, tu lah bini kita, tu lah suami kita, tu lah adik-beradik kita. Nanti ziarah tak salah kubur. Yang tu je. Kan ya? Selesai buat apa? Balik rumah. Habislah. Balik rumah buat apa yang Nabi suruh. Buat apa yang Nabi suruh. Tak payah buat kenurian roh pada hakikatnya. Tak payah. Yang paling besar sekali bukan kenurian roh. Yang paling besar balik kerang cek tengok hutang si mati ada ke tidak. Selesaikan segera hutang si mati. Ni masalah anak beranak ni yang tak faham agama, dia biar gitu. Itu roh tergantung. Kemudian tengok wasiat si mati ada ke tidak. Wasiat tu lebih daripada 1/3 ke tidak. Kalau lebih daripada 1/3 jangan bagi. Sebab tu tak sah wasiat dia. Kan ya. Kalau dia wasiat bagi kepada adik-beradik, tu tak sah. Sebab wasiat tak boleh bagi kepada ahli furuk. Kan itu banyak benda. Kan sampailah kepada bab faraid harta. Segerakan faraid. Ini kadang-kadang geran kita tu, geran tu. Kadang atuk nenek kita tak tahulah kenapa. Patutnya waktu hidup dah letak nama dah. Tengok dalam geran kita tu 88 orang, dapatlah seorang 1 hasta tanah. Pelik ajaib. Kita kalau dah kata awal-awal lagi dah letak nama siap-siap supaya mati kita tu tidak membebankan kita. Ini semua benda agama. Kalau kita buat ikut agama cukup mudah. Tapi bila kita buat jadi susah, maksudnya itu kita tinggalkan keterangan agama dalam kehidupan kita. Baik.
Dalam keadaan beliau ini dianggap sebagai orang yang awal menguasai dan integrasi gabungan ilmu secara hafazan, itqan, dhabit, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta berkenaan dengan illah, asbab, ya, asbab kepada satu-satu benda. Bila jadi satu-satu benda, maka Nabi akan tengok macam ni, macam tu dan sebagainya lah. Maka ada asbab-asbab tertentu. Sahih ke tidak? Sanad-sanadnya, semuanya. Imam An-Nawawi, dia di antara orang yang mahir untuk melihat benda tu. Kita punya tanggungjawab, bila dengar ceramah, bila baca sesuatu, hadis, maka kena tengok riwayat dia, sahih ke tidak, status dia. Yang tu saja. Kalau tak ada riwayat, jangan pandai-pandai copy and paste. Kita kan alim. Baca je, dengar je bab hadis, copy paste masuk grup. Daripada grup surau, dapat yang hantar dalam grup surau tu pun bukan ada ilmu pun. Dia pun copy paste daripada grup masjid lain. Kan? Ambil, hantar pula rumah dekat ke apa, tim penduduk, hantar tim KRT, hantar grup sana, hantar grup sini. Kita mewar-warkan jalan-jalan ke neraka Jahannam. Kita duk ingat pahala besar sangat dah bila kita share dengan orang lain tu. Inilah caranya bila manusia dia tak faham ilmu. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun diam. Baca je, baca. Aku tak tahu semua ni. Tak tahu dia diam. Habis, selamatlah dia. Selamat dia tu dapat apa? Selamat daripada neraka dan dapat pahala pula tu. Sebab dia tak bercakap apa yang dia tidak tahu. Hak ni menyelamatkan diri dia. Macam kami orang tanya. Orang tanya, maka kita tak boleh jawab. Kita bukan komputer. Komputer pun hang. Ia tekan tak hidup, ketuk baru jalan. Macam tu. Maka apa jawaban kalau saya lah, kalau tak tahu, minta maaf, hak ni kita kena rujuk kitab dulu. Ambil nombor handphone, nanti WhatsApp balik. Saya macam tu. Kami tanyalah ustaz tu tuan-tuan, soalan tu masuk beratus-ratus soalan. Tuan-tuan tahu kenapa kami boleh jawab? Kami pilih soalan yang kami boleh jawab je. Iyalah. Habis tu ustaz, ini kira tak, ini kurang alim lah. Memanglah orang alim memang macam tu. Orang alim dia bercakap apa yang dia tahu je. Soalan tuan, ni depan ni macam ni, kamera ada 3 ke 4 kamera besar depan tu kan. Lepas tu TV penuh keliling tu, TV khas untuk kami ada, orang lain tak nampak. So penerbit bagi soalan begini ni. Soalan ni boleh, yang bawah tak payah. Itu je. Kaedah dalam agama sangat-sangat mudah. Al-Imam Nawawi dianggap faqih al-muhaddisin dan muhaddis al-fuqaha. Hadis pun dia faham, fiqh pun dia faham. Ni untung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni lah, di Malaysia, pendapat Imam An-Nawawi ni, dia cukup kena dengan kita. Kitab Riyadhus Salihin ni memang di mana-mana baca. Kitab Hadis 40 di mana-mana orang baca. Ni semua An-Nawawi. Syarah Muhazzab semua di mana-mana orang baca. Semuanya. Jadi dia ni dianggap sebagai faqih muhaddisin dan muhaddis al-fuqaha. Apa muhaddis al-fuqaha? Ahli fiqh yang mengambil pandangan berdasarkan kepada hadis. Bukan ahli fiqh yang pandai-pandai buat ijtihad dia secara sendiri-sendiri tak. Ya. Baik. Dan pengajarannya akhirnya Imam An-Nawawi dibenarkan mengajar di Madrasah Iqbaliyah yang diasaskan oleh Syekh Jamaluddin Iqbal pada tahun 603 Hijrah. Ya, 603 Hijrah. Ya, kalau kita belajar ulama-ulama yang di bawah 300 Hijrah ke bawah, atau sebahagian kata 500 tahun Hijrah ke bawah, itu dipanggil sebagai salafi. Orang yang dekat kepada Nabi SAW dengan para sahabat. Okey, dipanggil sebagai salaf. Di Malaysia tak boleh panggil salafi. Kalau dengar salafi, Wahabi katanya gitu. Pelik, ajaib ke? Salaf ni mana? Ulama-ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama kata ulama-ulama salaf yang dekat dengan para sahabat ni, mereka ini adalah orang yang hidup 300 tahun dan ke bawah sampai ke zaman Nabi.
Ada sebahagian kata 500 tahun ke bawah. Ya, yang 600 tahun seperti mana disebut dalam Syekh Jamaluddin Iqbal ni sebagai ulama apa? Ulama khalaf atau khalafi. Ulama baru. Salafi, khalafi. Salaf, khalaf. Dua ulama. Satu ulama lama, satu ulama baru. Habis rujukan yang paling bagus datang ke mana? Ulama salaf. Ulama lama. Kerana mereka lebih dekat dengan salafus salihin, tabi'in dan para sahabat dan sebagainya. Seterusnya, beliau menjadi guru di madrasah Ruqniyah yang diasaskan oleh Syekh Ruknuddin Mankuris dan pernah juga mengajar di madrasah Khalafiyah yang diasaskan oleh Syekh Khalfuddin Sulaiman. Nampak tak? Ada madrasah ni dipanggil sebagai Ruqniyah. Kenapa? Nama guru dia Syekh Ruknuddin. Tu. Kerana saya dulu masa nak buka tahfiz duk fikir ke? Nak bubuh nama sendiri ke? Kan ya? Tak tahulah duk ingat nak bubuh nama sendiri, buh pi apa pun. Sebab kita kadang-kadang dia ada bubuh nama, dia bubuh macam-macam nama panjang kat belakang tu kan ya. Ya, ada nama syekh kita yang selalu duk mai Syekh Nuruddin ya. Syekh Nuruddin Al-Banjari, Al-Makki, al tu banyak tu. Itu gelaran dia. Ya, kenapa? Sebab dia memang orang Banjar. Al-Makki kenapa? Belajar di Mekah. Dia macam tu. Macam saya kalau nak boleh tu Ustaz Amran bin Yusuf Al-Qadahi. Lahir di Kedah. Contohlah pergi belajar dekat luar, Wa Bagistani. Kan? Duduk di Bukit Beruntung, Wa Beruntung ni. Boleh. Tapi bila buah nama banyak-banyak ni, kita pun jadi kembang, orang puji banyak benar. Jadi Ustaz mana? Ustaz Amran. Sudah, selesai. Ya. Baik. Jadi tak ada masalah, nak ubuh tu tak ada masalah. Akhirnya beliau diberi tanggungjawab menjadi tuan guru di Dar Al-Hadis atau Darul Hadis Al-Ashrafi'ah selepas kewafatan Imam Abu Syamah pada tahun 665 Hijrah. Kita tahu masa mula-mula kita mukaddimah dalam kitab ni, kita tahu bahawa dia mempunyai masalah dengan raja. Ini kehidupan biasa ulama. Ulama ni ulama yang betul kebiasaannya dia akan bertentangan, dia akan kontra dengan pemerintah. Pemerintah duk fikir pasal dunia, ulama dia nanti bagi tahu ni tak boleh, ni haram ni. Ni tak boleh ni, jaga-jaga, jangan makan sendiri, orang lain pun nak makan juga. Dia fikir gitu. Sehinggalah Imam An-Nawawi ni dibuang daripada daerah dia. Berapa lama, berpuluh tahun ya, sehingga kemudian dia balik ke negeri dia. Balik mengajar tak? Ngajar. Tu baiknya orang. Ada surau, berhentikan kita ngajar. Lama dia dapat hidayah. AJK semua dapat hidayah belaka. Panggil Ustaz Amran balik. Masa tu ujian tu siapa? Ujian Ustaz Amran lah. Kau nak balas dendam ke kau tak pergi mengajar lagi? Pergilah mengajar. Kenapa? Lillahi Ta'ala. Dah selesai. Jangan balas dendam. Kalau balas dendam itu, kita dengan demo lebih kurang sama. Baik. Murid-murid Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi telah melahirkan ramai tokoh ulama melalui pengajarannya talaqi dan musyafahah. Talaqi duduk depan. Kami mengaji dulu masjid mengaji. Kami mengaji dulu bukan mengaji di madrasah. Madrasah tu tidur ya. Tapi saya mengaji tak tinggi pun, mengaji sikit-sikit gitu ya. Masjid ni dia tiang banyak, macam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tu kan ya. Dia tiang tu banyak. Tok guru akan sandang tepi tiang, kita akan buat satu halaqah, pusingan. Itu dan seorang tiap-tiap orang dia pegang kitab. Pegang kitab, cek satu itu namanya talaqi. Okey, satu lagi dipanggil sebagai musyafahah. Musyafahah ni mulut ke mulut. Dia bukan dengar saja. Dia tengok ni mulut ke mulut. Dia mengaji dengan cikgu. Ya, fiqh macam ni. Dia dengar direct daripada guru tersebut. Tu musyafahah. Ya, mulut ke mulut. Dulu punya mengaji memang macam ni. Tapi kita ada kelebihan. Tu dia. Ada 2 kamera, masuk saya punya 3 kamera. Saya punya ada 242 orang. Campur sana, campur sini lagi. Tu dia. Keuntungan. Boleh tak ustaz buat macam ni saja? Kok depa mai tak mai? Yang dengki kat orang pasal apa?
Ustaz dia buat macam ni orang tak mai Ustaz. Hang tahu tak mana kata orang tak mai? Ni, orang yang mai masjid mungkin orang dengki juga, perangai tak elok. Eloklah kita mai, kita dah dapat kelebihan. Kelebihan dia pertama solat jemaah, duduk dalam taman syurga, lepas tu dapat makan kalau ada lah. Tu kan dapat bungkui. Yang tu kita confirm dapat dah. Qurfah dah dapat dah, tempat dalam syurga. Majlis ilmu pun dapat juga. Dapat kitab pun percuma depa bawa mai. Kan ya, dah indah semua. Hak di rumah dia dapat pahala juga. Pahala dia duk tengok kita. Pahala dia duk tengok kita ni dapat ilmu. Kita duk kata macam ni. Oh, dia kata Ustaz Amran duk mengajar. Ustaz Amran ada tahfiz. Elok bank in sikit masuk dalam akaun dia. Hak tu kita tak buat duk sini. Kita al-bakhilun wal kedukutun. Nampak tak manusia? Sebab tu orang yang indah perangai dia ni, dia akan semua pandang nampak baik semua. Nampak baik semua. Rumah masuk ayat, banjir habis semua. Mulut kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak tu satu. Lepas tu hujung kata alhamdulillah. Kalau tak kena ni tak beli baru. Laki kedekut pahit. Tu kan bini kata laki kedekut pahit. Peti ais tu daripada menikah dulu lah ni 42 tahun dah peti ais tu. Kan tak beli ni kena beli baru. Alhamdulillah. Tu saja. Apa nak susah penuh. Hidup ni dia saya mai hari ni isteri saya ada, anak perempuan, anak lelaki saya ada. 4 orang satu kereta. Duk sembang dalam kereta dalam perjalanan jam sikit 1 jam setengah sampai tadi. Kan ya. Tapi duk sembang pasal tu. Sembang pasal life is simple. Hang ikut saja apa yang Allah suruh, hang ikut saja apa yang Nabi suruh, senang semua. Tapi masalah kita jadi susah sebab kita nak lawan perintah Allah dengan Rasul. Jadi susah hidup kita. Ikut bahagia kita. Alhamdulillah bahagia. Tengok bahagia tak bahagia, mai motor besar. Oh, ada 2 biji keluar. Saya tengok. Depa ni power. Saya pun berkenan jatuh hati terus. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi. Hal ini bukanlah asing bagi ulama terbilang sepertinya dalam ilmu talaqi dan musyafahah. Antara ulama yang pernah menjadi muridnya, ini nama-nama banyak lah ya, nama-nama banyak dekat dalam sini yang saya tak sebut lah. Dia ada beberapa nama dekat sini. Kalau kita tengok dia ada berapa sebut ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 nama ya, yang kalau kita nak kupas satu-satu dia memang jadi panjang lah. Tapi kita nak bagi tahu ulama-ulama besar seantero dunia belajar juga dengan Imam An-Nawawi. Cuma kita kalau nak jadi guru tak perlu tunggu nak besar. Tak perlu. Dapat mengajar anak sikit, dapat tegur anak sikit, dapat peringat isteri sikit, isteri peringatkan suami sikit. Lebih-lebih kurang macam tu ya. Isteri tengok time je, bang, awak tak pergi semayang dekat surau, awak tak pergi surau, dah cukup yang tu sudah. Jangan isteri main-main, bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu siap baca khutbah dia tu tak payah. Senang-senang. Kita dengan anak-anak pun bukan payah paksa, tak payah paksa. Peringatkan dia sudah. Kalau hang nak jadi baik, hang jadi baik. Kalau hang nak jadi jahat, hang jadi jahat. Itu pulang pada diri hang. Tapi hang untung dan hang juga hang akan rugi. Tak ada orang lain yang untung, tak ada orang lain yang rugi, melainkan diri sendiri. Simple. Semua manusia mengenali ilmu kita dah bagi, dah hantar sekolah rendah boleh, sekolah menengah boleh, sekolah agama kita, ajak Quran, semua tahu dah. Dan kita termasuk orang yang digelar sebagai mumayyiz yang mukallaf. Mumayyiz, membedakan yang betul dan yang salah, dan mukallaf yang akan bakal dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik. Dan terdapat satu kenyataan yang dibuat oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Zarqashi. Dia berfirasat bahawa kanak-kanak ini diharap menjadi ulama paling terkemuka pada zamannya dan paling zuhud yang boleh memberi manfaat kepada ummah. Rupa-rupanya masa dia kecil, ada ulama dah nampaklah dia punya minat tu. Dia punya minat. Saya dulu teringin kat nak jadi ulama, rupa-rupa jadi ulak dalam semua. Dapat mengaji serba sikit pun jadilah. Daripada awal duduk sekolah rendah, minat dengan agama ni tak tahu nak cakap lah. Cuma dia dulu dekat kampung dia terhad ilmu agama. Kita hanya boleh belajar Quran, boleh belajar tulisan Jawi, yang lebih kurang macam tu sajalah. Okay? Alhamdulillah Allah bagi izin masuk sekolah asrama, sekolah agama. Kenal agama betul hitam tu. Daripada situ buka. Tapi apa yang kita nak belum tentu Allah Ta'ala bagi.
Kerana ada kemungkinan apa yang kita nak tu buruk untuk kita. Apa maksud buruk? Benda tu baik, tapi kita tak boleh nak handle. Maka dia bagi apa yang kita mampu sahaja. Tuan-tuan perempuan kena ingat, tuan-tuan, ada hadis sahih. Apabila selepas azan, maka yang terbaik tu sunnah dia sebelum baca doa adalah selawat dulu. Selawat pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah gitu. Itu sunnah, tu hadis yang sangat-sangat sahih. Dia jelas sama seperti iqamah. Sama seperti iqamah. Cuma iqamah ni ada perbandingan pandangan. Pandangan dia selepas iqamah, ada pendapat kata dia tak ada doa. Ya, ada pendapat kata ada doa sebab ada hadis yang mengatakan 2 azan, tapi yang tu tak ada masalah. Saya mengambil pandangan tidak ada doa. Ya, tapi pandangan ada doa pun itu boleh diamalkan. Cuma kita selawat jangan ditinggalkan. Itu sebab ada hadis yang sahih. Okey, baik. Kesimpulan kita pada malam ini, ya, kesimpulan kita nak ambil kesimpulan daripada awal pertemuan kita dulu. Kita belajar pada mula-mula sekali berkenaan dengan Imam An-Nawawi yang namanya Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Dimashqi. Ya, dia berasal daripada Damaskus, Syria. Kenapa dia digelar sebagai An-Nawawi itu? Sebab dia lahir di Nawa, di satu kampung yang ada di Damaskus. Ya, kalau ikut dia 50 km daripada Damsyik. Dan kita ngaji dulu juga bahawa Imam An-Nawawi daripada kecil dah nampak kesungguhan dia. Kita suruh pergi mengaji, lari duduk bawah jambatan. Pergi mengaji Quran pun tak pergi pun. Kan dia pergi merata macam itulah lebih kurang, tapi dia ada kesungguhan. Dan kita mengaji juga sejarah besar dalam hidup dia apabila dia ada ketegangan besar dengan Sultan, iaitu Malik Az-Zahir Bebras. Yang ni memang jelas cerita cukup clear, di mana Imam An-Nawawi dia tak mau mengeluarkan fatwa. Fatwa berkenaan dengan apa? Fatwa berkenaan dengan kerajaan menggunakan hak rakyat, minta cukai daripada rakyat sebab nak bantu rakyat. Imam An-Nawawi kata, hang punya Sultan dalam istana dayang-dayang punya banyak, barang-barang banyak, habiskan yang tu dulu, dah habis dah baru minta kat rakyat. Baru minta kat rakyat. Lah ni pun kita kesian ni tuan-tuan, KWSP, esok habis sebahagian besar rakyat kita duduk PKP, KWSP, KWSP. Okay? Bantuan tak masuk tapi duk ambil duit. Esok pakat miskin belaka, dah tua tak ada apa-apa. Bahaya tu, bahaya, jaga-jaga yang ni. Okey, baik, kita juga memahami pada pertemuan yang lepas bagaimana Sultan Az-Zahir ni dia murka dan kemudian mengusir Al-Imam An-Nawawi daripada Damsyik, dan sehinggalah sampai umur dia berapa 40-an tu baru dia dapat balik kepada negeri dia. Lepas tu dia pula meninggal muda, umur 45 tahun. Kita alhamdulillah, saya 51, alhamdulillah. Tuan-tuan lagilah dapat Allah Taala bagi gitu. Dia umur 45, mengaji, belajar, mengajar, mati tak ada menikah. Kita ni kan menikah, mati tak ada mengaji, tak ada belajar, tak ada mengajar. Nikah ni sampai 2-3 orang, tapi fiqh tak faham. Dunia ni kiri kanan macam-macam. Rumah kita jalan kebun ni ada 4 rumah. Tu dia banyak. Tapi ilmu ni tak ada. Cetek sangat-sangat. Ni kita kena belajar pergi elok-elok. Dan kita juga sebut pada hari itu tentang kecintaan dan kesungguhan Imam An-Nawawi dalam hal menuntut ilmu ni. Daripada kecil lagi dia duduk menghadap 12 mata pelajaran satu hari. 12 mata pelajaran dibelajar cara apa? Bukan online. Kan ya, 12 mata pelajaran ni belajar cara talaqi dan musyafahah. Duduk berdepan dengan cikgu. Duduk berdepan dengan cikgu, duduk berdepan dengan guru. Tu kan. Ada sebahagian pula pandangan dulu guru-guru dengan anak murid ni dia kena duduk dalam keadaan duduk seperti tahiyat awal. Biru kaki. Tu kan. Biru kaki. Maka itulah keadaannya.
Sehinggalah yang kita belajar juga bagaimana hak tadi kita sebut bahawa Al-Imam Nawawi ini adalah dia diberi kekuatan, ingatan dan kefaqihan dalam ilmu, dan kemudian dia ni faqih dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i dan fiqh Al-Muqarran, iaitu fiqh perbandingan mazhab. Dia juga dapat menguasai ilmu hadis di dalam hal sabit, sanad, sahih atau tidak. Semua dia ni di antara orang yang digelar dalam dua keadaan. Yang pertama, dia digelar sebagai muhaddithin, ahli hadis, dan dia yang kedua digelar sebagai muhaddis al-fiqh. Okey, orang hadis yang memahami fiqh atau orang fiqh yang memahami hadis. Jadi hak ni kita sebab tu kita duk belajar kitab apa saja pun, yang mana-mana ustaz dan ustazah ajar, maka kita kena tanya dia begitu begini dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang kita mengaji, ada orang bagi tahu pelik-pelik, hendaklah kamu melakukan solat sunat zawal. Solat sunat zawal. Usalli sunnatan zawalun raka'ataini lillahi ta'ala. Kita pening, kita pun memang bodoh pun. Dengar lagi bodoh. Oh, solat sunat zawal, waktu tengah hari rembang atas kepala. Sedangkan hadis melarang kita solat sunat selepas solat subuh sehingga syuruk, dan juga waktu tengah hari rembang atas kepala, dan juga selepas asar sehingga maghrib. Ada tegahan kat sana. Tiba-tiba dia boleh buat solat sunat zawal. Itu pun bahaya juga. Okey, bahaya, sangat bahaya. Imam hadis mengatakan dalam solat kita, solat sunat duha, Nabi buat 8 rakaat. Ada hadis dhaif sebut 12, yang kita buat sampai 24. Tu tanda duit tak ada sangat tu. Kalau duit ada, 2 boleh tak buat. Ni memahami tu penting. Memahami itu penting. Dan juga kita sebut juga tadi bahawa Al-Imam Nawawi juga, dia ini melahirkan ramai anak-anak murid. Hadis pengajaran dia berdasarkan kepada dua bentuk, sama ada talaqi atau musyafahah. Itulah lebih kurang pengajian kita malam ni. Nanti baru kita akan masuk dalam bab kisah keberanian Imam An-Nawawi berdepan Raja Az-Zahir. Ni semua mukaddimah. Tak tahulah kita hidup ke mati besok nak tengok dapat ke tidak hadis pertama tu. Tapi mengajilah mengaji. Itu paling penting, kita mengaji. Nanti baru kita akan jumpa apa-apa lagi yang ada dalam kitab tersebut, insya-Allah. Okey, baik. 1-2 soalan silakan kalau ada soalan.